Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okay. AUD JPY sama ke atas. Sama. ABC ni mungkin tak perlu buat WXY. Okay. Tapi ini tak ada high. So you don't trade it. CAD JPY sama. Tak buat daripada high. So you don't trade it. Okay. Ini adalah untuk JPY pair. US dollar pair kita dah cerita. Euro USD. So starting this wave 3 dalam 3. GBP USD. Current pullback adalah dari sini. Bukan dari sini. So this one there is no setup untuk dia. Faham tak? Ini pullback ini dari sini. Bukannya dari sini. Faham? Kalau dia nak ada trend, dia kena break ini dulu baru ada trend. Baru ada high. Yang ini high against ini je, tak ada apa-apa. Yes, dia naik, biarlah. Tapi dia tak ada sequence trend. Belum. Ini adalah 1 2 3 4 5 dalam untuk 1 2 3 untuk bentuk 3 ni. Maksudnya sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ni adalah movement ni. Tapi sebab dia tak ada daripada high, dia ini bukan, kalau satu ni tadi habis atas ni, adan kita trade dia. Macam Euro USD ya. Macam Euro USD. Kalau dia Euro JPY, sorry. Macam Euro JPY. Ni. High ni. Then, ni adalah high. Nampak? Okay. Kenapa kita tak tengok high belakang sana? Macam mana kita nak tahu ini structure C. Faham tak? Ini structure C. Ini A. Macam ni. Kalau anda nak tahu macam mana kita nak tengok high, mana nak tengok, kenapa kita tak tengok high tahun lepas? Yang ini A, B dan C. Ni yang Euro JPY ni. Jadi kita cuma tengok high ini. High dalam struktur kumpulan yang sama. Kumpulan ini, geng ini. Bukannya tengok yang belakang-belakang ni. Struktur ini. Sebab itu tengok color. Paling simple tengok color. Yes, tengok color dia. Tengok color dia. Yang belakang-belakang ni sekati dia lah, tu dah habis cerita. Kita nak tengok yang ini je. Satu color A, B dan nak habiskan C. Tengok sama geng. Jadi yang ni high ni, jadi dia ada high. Dalam ni dia ada high tak ada. Dia tak ada high dalam ni. Sampai dia break A ni baru dia ada high. So any three-way pullback anda long. Any three-way pullback anda long. Itu je. Dan sama juga dengan GJ. Jadi kalau ini memulakan ke atas, ini besar. Sebab anda akan memulakan wave C. Dan kita nampak A ni dah buat high daripada W je pun. Ni ada ini three-way pullback, ini long. GBP JPY. Faham? Okay. So balik kepada cerita ni tadi. Yield curve control FOMC pada hari Khamis. Tumpuan juga kepada earnings report, laporan perolehan untuk Alibaba dijangka lebih baik sebab Alibaba ni lebih kurang macam Amazon lah dekat US. So online shopping sewaktu MCO dan lain-lain. Dan hari Jumaat tumpuan adalah kepada data-data PMI di mana untuk manufacturing, untuk US, untuk Europe dijangka lebih positif. Okay, itu gambaran untuk satu minggu ni where we are expecting untuk pullback berlaku dalam pasaran saham. Dalam pasaran saham, we are expecting untuk this pullback. Untuk Nikkei, this pullback untuk complete. This pullback untuk Nikkei.
Okay. Untuk complete. Dan kalau kita tengok internal dia, ini daripada higher time frame. Ini daripada higher time frame. Kita jangkakan dia akan habiskan 5. Ini adalah yang tertinggi, ini adalah 3. Okay. Kalau kita katakan ini trending, kenapa sini kita tak tandakan dia sebagai downtrend sebab dan low. Kalau anda tengok, saya tandakan dia sebagai expanded flat. Maksudnya 3, 3, 5. So ini adalah trend? Tak. This whole move adalah correction yang dalam kotak ini. Dan kita anggap dia sebagai habis. Sebagai habis. Okey? Daripada dan dia correcting daripada yang besar dia. So cerita dia, sekarang ni we do expect 5 wave. Kita dah ada pun cukup pun nak buat 5 wave kat sini sebab ini ada high. Tapi cerita dia, sini ada 3. Paling tinggi, RSI paling tinggi. Okey. Kita tandakan, kita anggap 4 kat sini dan ini dah buat high. Ini high sikit. Kalau kita tengok dia punya high kat situ. Kita tengok kepada time frame kecil, correction daripada 3, bukan correction, pergerakan ke atas untuk membentuk wave 5. Kena faham, dalam setiap yang ni akan ada 5 juga. Akan ada 5 juga. Ini benda yang akan kita cover dalam masa 2 minggu, iaitu diagonal. Kalau anda nampak, sekarang ni kalau kita ambil tanpa menggunakan Fibonacci, kita nampak ini adalah dalam 3 wave. Okey. Ini dalam 3 wave. A, B dan C. Okey. Sini pun sama. Tapi cerita dia, diagonal tu sama macam anda tengok triangle. Siapa ingat triangle punya correction? Siapa ingat? Triangle apa hukum dia untuk RSI? Siapa ingat? Kalau dia membentuk triangle, price lebih menguncup. RSI pun hendaklah menguncup. Beza diagonal, ending ataupun leading diagonal, ending diagonal adalah wave 5. Okey? Okey. Kalau diagonal, dia akan membentuk macam ni. Dia punya RSI, dia akan membentuk macam ni. Bawah dia, okey, bawah dia menguncup. Maksudnya macam ni. Tapi dia expanding. Dia expanding ke atas. Saya tunjukkan dekat atas tu lah. Saya tunjukkan dekat atas ni lah. Anda akan dapati dia, yang bawah dia flat. Yang bawah dia flat. Tapi kat atas ni dia expanding. Nampak? Oops. Dia expanding. Yang atas dia expanding. Boleh? Okey. Ini flat dan ini expanding. Awal pula belajar. Ini 2 minggu lagi kita cover. Okey. Jadi kita ada 1, 2, A, B dan C 1, A, B dan C 2, A, B dan C 3. So kita jangkakan correction dalam 3 wave. 3 wave. Dia tak boleh break bawah ni. Dia kena macam ni. Faham? Itu nak kenal diagonal. Boleh? Jadi dan lepas tu kita sini akan buat 3. Yang dia akan membentuk satu RSI yang ada divergence. Yang 5 dia mesti ada divergence daripada belakang dia. Maksudnya kita jangkakan pergerakan ini kat sini. 1, 2, 3 sekurang-kurangnya. Ataupun dia buat double, tak kisah. Tapi apa-apa hal pun dia tak boleh tembus bawah ini. Dan lepas tu 1, 2 dan 3. Sebelum dia buat bigger correction. Faham? Dan kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Awal pula kita cover benda ni. Ni 2 minggu lagi baru saya cerita benda ni. Diagonal.
Nampak? Ada soalan itu? Jelaskan. Sebab itu bila mungkin anda kena ada RSI ni. Dia tak ada. Satu momentum. Kita kena tengok momentum. 2 minggu lagi tanya soalan. 2 minggu lagi mudah. Cerita dia macam ni. Biasanya anda akan nampak ini digelar sebagai ending diagonal. Ending diagonal berlaku bila anda nampak trend yang kuat dalam 3. Okey. Ini berlaku disebabkan kalau logik dia dalam pasaran, berlakunya kegiatan mengambil untung yang cepat dalam 4 dan pergerakan besar. Dekat sini market undecided. Masih naik ke turun, masih naik ke turun. Itu cerita dia lah. Itu story di balik dia punya structure. Market tak tentu, naik ke turun, naik ke turun. Okey. Dan bila kita melihat kepada diagonal, dia sama seperti triangle sebab bentuk dia akan bentuk macam ni. Bentuk dia adalah sama seperti triangle, tapi dia dalam menguncup, yang menguncup. Okey, ataupun dia satu channel lah. Okey. Ni sebenarnya daripada sini, bukan daripada situ. Dia akan macam ni. Lebih kurang satu wedge lah, ending wedge. Faham? Satu ending wedge. Triangle ke atas lah, lebih kurang macam tu. Dia wedge, satu bentuk wedge. Bukan dari sini, dari sini. Sebab sini adalah ini adalah 1, 2 dia. Daripada sini. Daripada sini nanti. Ni bentuk dia nanti. Boleh? Ini bentuk dia nanti. Faham? Ini adalah A, B dan C 3. A, B dan C 3. Ini jadi 1, 2, 3. Ini A, B dan C 3. A, B dan C 4. A, B dan C 5. Okey? Ni 2 minggu lagi kita cover. Don't worry. Nanti kita pergi lebih mendalam. Tapi itulah cerita dia. Itulah cerita dia. Dia tak boleh, RSI dia tak boleh break. Kalau RSI dia break daripada bawah ni, low ini, dia break daripada tu, ini dah jadi lain. Maksudnya 5 kita dah habis somewhere inside here. Ataupun ini boleh jadi 5 tau. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini jadi 1, 2, 3. Ini jadi flat. Ini jadi flat. Jadi bermulalah pergerakan besar ke bawah. Ini boleh jadi, ini akan jadi 3. Ini akan jadi 3. Kita akan ada pergerakan jauh ke bawah dalam 5 wave. Kalau RSI dia break bawah ini, kita akan ada 5 wave move ke bawah. Faham? Kalau RSI dia sekali lagi, saya ulang. RSI dia break ke bawah, kita akan ada 5 wave bergerak ke bawah. Ini akan jadi A, B, C, A, B, C, B, flat, 5 ke bawah. Faham? Ini 2 minggu lagi. Minggu ni kita akan cerita correction dulu. Tapi apa-apa hal pun, count terbaik adalah ke atas pada waktu ini. Unless market menunjukkan dia buat kerja lain. Pada waktu ini, count terbaik adalah benda ini. Okay? Kita nampak sama. Everything is showing the same thing. Ini mungkin bukan ending diagonal. DAX bukan ending diagonal. YM pun sama. Ini pun bukan ending diagonal. Nikkei tadi nampak jelas. Dia adalah ending diagonal. Tak ada orang tunjuk benda ni. Orang banyak tunjuk cerita buku. Dia akan tunjuk ABC. Tapi macam mana dia dapat ABC tak tahu. Ni cerita dia. Kita boleh mark dia dengan lebih ringkas. Instead of saya letak ABC, dia sama je kalau kita tandakan dia sebagai flat. Saya tandakan sebagai flat. Tapi cerita dia, ini pun A, B dan C. Sama je. A, B dan C. Ini A, B dan C. Sama je. Kalau ini tak membentuk 5, dia turun ke bawah. Terus, ini jadi 4 yang besar.
Macam mana kita tahu dia 4 yang besar? Kalau kita tarik 2 kepada 3 ni, 4 ni lebih daripada 50%. Okey, kalau ni jadi ni jadi ni jangan kira daripada tengah jalan. Kira daripada first kali price. Simple je, buka monthly ataupun weekly, lepas tu cari RSI paling besar. 3. Ataupun berlakunya diagonal, berlakunya kalau anda nampak dia sideway market, dia berlaku divergence. Itu C ataupun A. Tanda macam tu. Macam tu je tanda dia. Contoh macam AUD NZD kan. AUD NZD. Daripada monthly, kita buka monthly. AUD kita AUD NZD. Nice. Kita ambil chart besar. Macam mana nak tandakan ni? Macam mana nak tandakan ni? Macam mana nak tandakan ni? Ni sideway. Macam mana nak tandakan ni? Nak tanda ABC tak dapat kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ni mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ni nampak 1, 2, 3, 4, 5. Dan anda letakkan RSI dia. Ni 13. Okey. Macam mana tandakan tu? Anda nampak kat sini nampak divergence kan? Ini paling rendah, tanda 3. Start daripada sini. Start daripada sini. Sebab ini weekly. Anda start mengira daripada sini. Kalau anda dapat 3, 4, 5. Ni adalah mungkin 4, 5 yang berbentuk C. Faham? Jadi sini, kalau sini 5, sini juga akan ada 5. Maksud saya ni, yang ini, kita nampak divergence, sini 5. Jadi kalau sini 5, sini pun akan ada 5. Yang ini pun akan ada 5. Sini akan ada 5. Jadi kita tengok divergence. Sini pun ada 5. Jadi sini boleh tanda A, B dan C. Ambil besar macam tu dulu. Lepas tu anda yang penting kat sini kita nak buy ke sell. AUD NZD siapa tanya petang tadi? Gusmin, siapa tanya? AUD NZD adalah long. Divergence currency dia dan juga kita ada A, B dan C tengah berlaku. Ni A, B dan C tengah berlaku. Jangan kira tengah-tengah jalan. Anda kena start daripada permulaan harga. Elliott Wave is all about the big map. Then baru anda masuk kepada time frame kecil-kecil. Anda kira sini apa tak dapat. Ni korektif. Ini korektif. Market trending senang nak kira. Market korektif ni, tu cara dia. Anda tengok mana yang jelas dahulu. Dan bila anda dapat jelas, lepas tu baru anda buat kerja lain. Okay. So we are expecting sekali lagi untuk correction berlaku dalam pasaran saham untuk membentuk wave 4. There are some setups. Correction dalam Nikkei, correction dalam yang lain-lain bermaksud correction dalam yen pair. Yen pair. So Euro JPY ni ada setup kat sini. This one saya dah bagi dia punya level. GBP JPY belum dapat. Ini masih moving. This one still moving. Okay. Gold. Yeah. Gold masih ni maksudnya ini adalah A, B dan ni W, X dan Y seperti tanda petang tadi. So X kita dah habis kat sini. X kita dah habis. Kalau movement ini X kita. Macam mana kita tahu? Trend line. Trend line ni break. Okay. Seperti saya katakan, gold ni mungkin dia dah habis kadang-kadang ni dah terus ke atas tau. Setakat ini kita tak nampak tanda-tanda itu lagi. Sebabnya setakat ini 3 wave. Kalau ini 1, 2, 3, kita akan tandakan 1, 2, 3, 4, 5 kat sini, ini akan jadi 4. Kalau kat sini 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk diagonal. Sebab sifat dia cukup. Dia tak ada break ke bawah ini. Nampak yang saya cerita tadi?
Dia tak ada break. Dia tak ada break bawah ni. So ini mungkin akan jadi diagonal dan ini sebagai kaki satu dia. Jadi setakat ini you are not trading it. Kalau anda trade dia, trade sama ada dia retrace sampai bawah ini ataupun dia buat breakout sini, retrace 3 wave. Retrace 3 wave. Barulah anda long. Maksudnya daripada higher high sekali lagi. Kalau tak ada, no. Anda tunggu, kalau ini mungkin 5, 1, 2, 3. Kalau 3 kat sini, anda long. Tak ada high high. Sini high high dia kalau dia break. Faham? Saya dah bunyi CD rosak dah. Cerita sama. Mana Hazwan? Hazwan pun dah tak ikut webinar. Ada Hazwan? Zul cerita sama. Tak nak aku dengar. Ada Hazwan. Ada. Tak ada. Nampak. Ada. Wan, dia dah macam CD rosak. Cerita dia tunggu high high lah. Kan? Ataupun kalau dia correct, dia correction habis. Kira habis. Itu je. Baru balik rumah. Okey. Boleh? Okey. Jangan elakkan tengah-tengah sebab sini akan banyak krenik dia, banyak up down. Ya, Vincent. Okey? Clear? Apa yang kita tunggu? So yang ada Euro JPY, I shared the setup. Ni baru satu kena stop loss, satu kena DE. So kita masih negatif, baru 2 entry. Okey. So kita tunggu Euro JPY ni. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, saya lupa nak kongsikan untuk lower time frame bagi Euro AUD dan juga crosses. So Euro AUD a bit more move down sebelum dia bounce, dijangka akan bounce. Ini adalah apa dia? Ini tak ada high A ni, tak ada high. So we are expecting untuk buat B. Euro GBP ke bawah lagi, this high sebelum dia jatuh. Okay, Euro GBP and kita boleh tunggu dekat sini nanti untuk long. Okay, GBP AUD ke atas, kita tengok this move pada waktu ni. Sekiranya tak ada, then we will have ini sebagai 4. Dan kita akan tukar dalam ni jadi A, B, C dan sini akan jadi A, B dan C. Okay. Sekiranya this move break ke bawah. Okay. Ataupun this one is still double. W, X dan Y. Nanti kita tengok RSI. GBP, NZD, but whatever is, anda tak masuk tengah-tengah dunia. Itu je. The point is, anda tak trade tengah-tengah dunia ni. Itu saja. Kalau dia buat double correction, B di sini, anda boleh cari untuk long. Ya? Sebab sini, kalau kita tengok, A ni datang dengan divergence. Maksudnya dia 5 wave. Faham kan? Anda boleh cari untuk long kalau dia buat double. Okay, kalau dia break kat sini, sini nanti anda boleh cari long. Sini 5. Simple kan? Kita tarik Fibonacci A, B, C. Kat sini anda cari long untuk habiskan this move ke atas. Okay, GBP AUD. Sama juga dengan GBP NZD. Sama juga kalau dia break bawah ini. Then kita akan katakan ini habis. Okay. Ini untuk GBP NZD. GBP NZD looking more pronounced ke atas sebab ni lebih kepada New Zealand dollar punya kelemahan. Okay. So basically we are expecting expecting pullback untuk pasaran saham. Yen pair untuk buat correction sebelum move higher ke atas. Dolar untuk meneruskan kelemahan. Dollar, in fact dollar is already in wave 3. Nampak kenapa saya alihkan dua ni kepada sini? Dia break bawah satu dan sini ada trend line break. Faham? Okay, so kita dah masuk kepada kalau sama juga dengan Euro USD. Okay. Nampak? Clear kan? Ini boleh, ni tak ada three wave yang jelas. So kalau dia ada correction dekat sini, three wave, anda boleh long. Kalau anda trade dekat even dekat 5 minit. Nampak? Ini boleh sampai 1 minit pun anda boleh trade. 1, 2, and internal dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 yang time frame kecil tu. Tapi kalau kita nak kata ini sebagai satu, anda tengok ini ada higher high tak? Tak ada kan? Banding dengan satu kat sini. Tak ada kan? Jadi kita tak dapat tandakan satu merah dekat sini, 2 merah dekat sini. Faham tak? Faham tak Zuan? Fifi? Anda tengok mana yang break out satu ini? Belum. Kan? Anda tengok dia mesti RSI dia untuk bila kita, ini dipanggil nesting, maksudnya dia makin tinggi. Kalau kita tengok dekat 5 minit, ada tak? Masa ni dia belum break. Masa ni dia belum break. Satu punya ni, belum. Kalau dia buat high kat sini, then anda boleh letakkan satu merah dekat sini. Ya Wan. Maksudnya dia ada momentum lah, dia nak naik. Momentum ada nak naik, barulah kita tandakan dia. Kalau dia tak ada, ni naik tapi momentum kita tak dapat tandakan satu.
Itu je. Kan? Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni mungkin 1. Itu je pun. Maksudnya 1 merah. Anak dia sini. Dalam yang kecil sikit. Dalam yang kecil sikit. Dalam anak dia. Kalau ini kena buat high, baru kita dapat tandakan 1. Itu maksudnya. Okey. Anda akan dapati saya draw ini. 1 ni dia buat high dan sini lebih high daripada 1 sini. Barulah saya tandakan biru. Satu anda nampak kadang-kadang cat saya letak kosong. Tak semua saya lukis. Selagi dia tak buat kerja tu, saya tak letak. Kalau dia buat yang tu, baru saya letak. Ni 5 minit. Patut tak? Sekejap. 1 hour. Ada tak yang saya tak letak lagi? Semua saya dah letak ni. Anjing pula. Tengok ada tak saya dah letak lagi. Semua dah letak. AUT. Macam ni. Kan? Okey. Dia kena break 4. Okey. 1, 2. Ini dah dapat lukis. Ini 1, 2. Sini dah buat high. Ini buat 1, 2, 3. Itulah. Tapi untuk webinar kita buat 2 kali sehari kan. So saya tunjuk H1 lah. Tapi nak keep H4 lega sikit otak. Otak kita lega sikit. Satu saya kongsikan H4. Bila nak kongsi H1 boleh. Tapi ramai yang cuba trade setiap lekuk yang saya tandakan. Lepas tu kalau tak jadi, dia payah. Kalau tandakan yang kecil dalam ni, belum ada apa-apa confirmation, tapi sebab anda minta, memang saya tahu itu tak dapat nak lukis. Tak dapat nak lukis. Memang tak dapat. Hampir, anda tanyalah siapa-siapa yang buat Elite Wave, tak payah cerita H1 lah. Ada tak siapa-siapa H4 buat macam saya? Sorang-sorang. Ada tak? H4 ni, tak payah cerita jauh lah. Dalam Malaysia ni, ada tak siapa-siapa yang tanda H4 banyak saya? Mana ada? Setahu saya seorang-seorang. Tak ada. Mana ada orang tanda detail macam ni? Mana ada? Tak ada. Setahu saya lah. Banyak juga saya belajar. Tapi setahu saya lah. Dan dia kongsi free. Mana ada? Kalau nak bayar kan? Okay. Try to go higher time frame. Your trade, trust me, your trading akan nampak lebih terkawal. Saya tak kata improve, lebih terkawal. Anda tak kejar market, masa untuk anda nak trade pun ni, anda tak pergi tengok setiap candle. Kan hidup lebih bermakna lah. Tu je. Bukan kata kalau scalping tu tak bermakna. Kalau anda memang ada masa, tak apa. Dan kena dengan anda, tak apa. Tapi kalau anda bekerja dan cuba untuk scalping, percayalah. Anda akan dapati, anda duk tengok chart je. The higher time frame you go, the more relaxed you will be. Anda tak perlu tengok chart sentiasa. Anda tak kejar, kena stop loss, kejar balik. Tak ada. Anda cuma tengok sehari sekali. Relax. Tapi kalau memang ada masa, boleh pergi lower time frame, tak ada masalah. Bukannya makin banyak entry, makin banyak untung. Percayalah yang tu. I tell you guys now, percayalah. Kalau memang anda tak dapat nak manage dia, anda tak ada masa, lepas tu nak tengok chart sentiasa, yang tak ada set up pun anda nampak ada set up, sebab tak ada entry lagi. Itu masalah dia. Okay. So, semua chart ni untuk H4 dan ke atas saya dah kongsikan. Ingat, untuk daily dan weekly saya cuma update seminggu sekali. Kalau ada perubahan besar, dan saya updatekan sekali. Okey, jadi yang saya ceritakan bagi mereka yang baru ikut webinar adalah, saya bukan lukis. Bila saya melukis Elite Wave, saya tak lukis, ni 3, 4, 5. Saya tak banyak ceritakan kepada anda, ini 1, ini 2, ini 3. Saya banyak ceritakan apa? Perkaitan di antara sequence. Kalau kita katakan EU macam ni naik,
kita jangkakan EJ akan naik juga. Kalau ini breakout, sini akan breakout. Saya banyak ceritakan correlation instead dan juga sequence ya. Sama ada dia adalah sequence tu ada few things. Yang pertama adalah adakah dia dalam bullish ataupun bearish sequence. Bullish ataupun bearish. Maksudnya trending sequence lah. Bearish sequence. Okey. Kalau saya tanya sekarang, untuk US dollar, apa sequence dia? Bullish ke bearish? DXY. Apa sequence dia? Kalau kita lihat kepada H4. DXY apa sequence dia? Bearish. Okey. Kalau kita bercakap mengenai Euro USD ataupun kalau kita ambil DXY sebagai ke depan, USD Euro. Bullish ke bearish? Ini basically chart yang sama. Ini bearish. Ya, ada lower low. Ni maksud saya. Ini adalah DXY kan. Kita ambil H4 lah. Okey, ini adalah DXY. Okey, kita ada low. Ini adalah USD Euro. Samalah Euro USD cuma terbalik. Nampak? Ini adalah bearish sequence. Faham maksud saya? Ni basically chart sama lah. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Tak nampak. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Jadi kita ada chart yang sama. Okay. Nampak? Dia bearish kan? Tak. Kalau wave A tu membuat flat, A pun boleh ada 3. Apa-apa hal C tu adalah 5. Boleh Rashid? Okey. Ini basically chart yang sama kan. Ini dolar, ini USD Euro. Maksudnya Euro USD tu bullish kan. Kita ambil satu lagi. 3. Kalau kita sebut GBP USD, GBP ataupun USD GBP sama kalau kita ambil USD ke depan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Okey. Ini bearish sequence, ini bearish sequence, ini bearish sequence. Nampak apa saya cuba sampaikan kat sini? Kita ambil satu lagi. Kita ambil semua chart je lah. USD GBP 3. Kita campur yang keempat. 4. Okey, ini adalah USD Chef. USD Chef. Nampak tema dia semua sama? Ada siapa-siapa pernah tunjuk macam ni? Ni semua cerita sama kan? Boleh? Semua US dollar, pair dia, dollar pair, semua bearish sequence. Macam mana boleh, mana saya tahu macam mana boleh sama. Dia sebabnya yang menggerakkan ni adalah kelemahan US dollar. Macam mana boleh sama ni? Dah dia dekat cat sama, saya cerita lah dia sama. Kalau dia lainlah cerita saya. Yang bestnya kita nampak dekat chart. Itu yang bestnya. Jadi kita tahu apa nak buat. Kita nak trade. Saya boleh cerita apa dah kan. Dah dia kita trade apa kita nampak. Dah kita nampak US dollar lemah. Takkanlah kita long. Kalau masa dia dekat sini dahulu, kita dok cerita ini sebab dia belum buat lower low. Kita nak long. Tapi sekarang ni dia dah buat lower low. Kita carilah short. Dan nak buat macam mana? Ingat, dulu saya dok cerita US dollar nak kuat. Dah dia katakan dia tak nak kuat. Kita ceritalah untuk short dia. Takkan nak suruh long.
Jangan ego. Salah-salah. Kita nampak dia nak jatuh, kita ada lower low, kita katalah dia lemah. Takkan nak kata dia nak naik jauh ni. Ni boleh baik. Tak ada. Ni memang lower low kan. Cumanya kita jangkakan dia akan buat 3 wave correction untuk lagi leg ke bawah. Nampak tak dia sama? Semua ikut tak. Basically ini adalah dolar punya kelemahan. Yep. DXY GBP. Ini. USD GBP. Interesting that you brought that one up. Daripada sini. USD GBP tak ada lower low lagi. Tak ada lower low lagi. Okay. Tak ada lower low lagi. Tetapi sequence dia adalah sequence bearish. Ini ada lima wave. Ini adalah nampak separation direct. Tapi kita tahu USD GBP belum ada. Maksudnya GBP pun tak kuat sangat. Boleh Din? Sebab tu Euro GBP saya nak long. Faham kenapa? Euro USD ada lower low. Euro kuat. USD GBP belum ada lower low. Dia tak dapat break pun. Jadi antara Euro dengan GBP mana satu lagi kuat? Euro. Nampak? Simple. Sebab tu saya duk cerita nak cari long untuk Euro, GBP. Okay, USD Chef kita nampak ada lower low. Kita tukar yang ni kepada USD AUD. Tukar yang ni kepada USD NZD. Dan ini kepada USD CAD. Okay. Nampak tak cerita dia sama? Semuanya menunjukkan adalah pergerakan ini. Kecuali untuk New Zealand dollar sekarang. Dan juga AUD sekarang lebih sideways. Tapi cerita dia, everything is showing US dollar lemah. Simple. Everything is showing US dollar punya kelemahan. Okay. Inilah konsep yang saya bawa, iaitu kepada dia semua correlate. Everything adalah mempunyai pergerakan yang ikut grup dia. Dollar pair tadi. Ikut grup dia. Commodity dollar, AUD, NZD CAD. Kita nampak ketiga-tiganya tak adalah kuat sangat. CAD dia lemah. CAD berbanding dengan CAD dia kuat sikit daripada NZD dan AUD. Kalau anda nampak AUD CAD dia tengah jatuh. NZD CAD pun tengah jatuh. Dalam lower that one. Kan? Nak tengok dekat H1 dan H4. Dia pun tengah jatuh kan. AUD CAD dan NZD CAD. Sebab dua tu, especially untuk New Zealand dollar. New Zealand dollar merupakan mata wang paling lemah pada waktu semasa. Bersama dengan structure US dollar. Shorter term New Zealand dollar. Shorter term New Zealand dollar lemah. Okay? Ni setuju kan? Semua US menunjukkan, tapi pokok pangkal dia US dollar lemah. Nampak? Semua sama, semua cerita dia satu cerita. Kan? Kalau kita lihat kepada yen, ini adalah yen JPY USD. Okay? Ini JPY USD. Okay? Dia lain sikit pergerakan dia. Kalau anda bandingkan ini dengan, bukan lain sikit, lain banyak. Euro JPY. Nampak tak dia tak sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Nampak tak dia tak sama? Okey. Tapi kalau kita memang ambil yen pair sahaja,
JPY memanglah tak sama, dah pair ni lain ke belakang kan. JPY Euro, JPY EUR. Oops. EUR. JPY tak ada, JPY EUR tak dapat. Oh, tak dapat. Saya tunjukkan USD JPY lah. USD JPY. Okay. Oh, patutlah. Okey. Ni adalah JPY Euro. Okey. Dia tak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak? Dia tak sama. Tak macam ni tadi ya. Ini sebab tu saya katakan USD JPY anda tak trade. Dia buat kerja lain. Dia tengah, sebabnya dua-dua Euro dengan JPY dua-dua lemah. GBP, JPY, GBP. Nampak? Ni basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Ni basically yang sama. Nampak? GBP, JPY Euro je. Ni JPY Chef. I hope yang ni jelaskan kepada anda sejelas-jelasnya apa yang saya maksudkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Nampak tak? The whole thing sama sekarang. Kecuali untuk US dollar. US dollar JPY tadi kan. Tak sama. Dia je lain. Faham? Okay? Tapi JPY pair yang lain, Euro, GBP, Chef, semua cerita sama. Nampak kan? Lekuk dia sama, dimension dia sama. I hope ini jelas sejelas-jelasnya kepada anda. Saya bukan cerita je, kita nampak dekat chart pun. Sebab itu saya katakan USD JPY jangan sentuh. Jangan sentuh. Structure dia, anda tengah trade benda yang dua-dua lemah. Akan naik turun. Tapi kalau anda trade JPY, anda tengah nak short JPY. Maksudnya pair JPY, anda nak long. Faham? USD, dia tengah lemah. Anda nak long pair dia. Nampak? Kalau kita ambil pun, ini adalah Euro USD. Kenapa benda ni membantu anda? Tengok. Euro JPY. GBP USD. Bila anda memahami correlation ni, GBP JPY. You are looking at dua sama. Nampak? Boleh? Rashid, jelas kan? You are trading the same thing. Arah yang sama. Tak setiap lekuk, tapi arah dia akan sama. Faham? Syam? Boleh? Deal? You are looking at the same low untuk GBP, JPY, GBP, USD. Sama lekuk untuk ni. Dia akan bergerak same dimension. Terus fixed dynamic. Yes. Inilah benda dia. Dia sedang melakukan pergerakan. Jadi janganlah anda pergi Euro USD short, Euro JPY long. Itu betul nak gali lubang kan. Janganlah, ni tengah bergerak sama. Dia tak setiap satu pip, tapi arah dia, kalau ini membuat high, nampak? Sini break high dahulu kan. Ini akan break. Itu je. Okey. GBP lemah sikit daripada Euro. Tetapi kalau ini melakukan high, GBP JPY juga akan melakukan high. Boleh?
Inilah benda dia berulang-ulang. Anda pergilah, kalau anda tengok AUD USD, AUD USD, AUD USD, AUD JPY, sama je. Okay, sama je. Pada waktu ini, pada sekarang, correction sekarang ni, dia adalah dalam degree yang sama. Ni. Kan, kalau buang tanda ni tak tahu dia mana satu, kecuali tengok harga lah, tak tahu pair mana. Kalau cuma tutup tanda ucat, ini sama Eropah. Kan, AUD, anda tengok, of course, CAD, USD CAD, dan apa, JPY CAD. JPY CAD lah terbalik, JPY CAD. Okey? Faham? Inilah correlation dia. Inilah benda-benda dia. Jadi, tahu apa yang anda trade. Inilah gunanya anda memahami dinamik dan jadikan dia satu kekuatan. Kita punya ni, bila anda menilai kepada penilaian currency, gunakan benda macam ni, pengetahuan macam ni. Saya dah listkan satu-satu ni. Saya dah listkan satu-satu apa yang anda jangka. Cerita dia, bila anda ada kaedah untuk analisa, pegang dia. Pegang dia sampai market tu katakan anda salah. Jangan takut. Analisa anda, dia tak ada betul, tak ada salah. Don't worry about betul dan salah. Anda cuma kepada melihat dan membuat benda yang sama berulang-ulang. Itu trading. Anda nak betul, jangan trade. So, anda masanya anda akan salah. Trading is not about being right in the market. Sebab dia tak semestinya anda betul, anda buat duit. Tak. Di sini anda kena faham. Untuk berjaya dalam bidang ni, you have to have the right belief. Antaranya adalah losses tu ada. Dia hendaklah dilihat sebagai cost. Sama juga seperti anda berniaga, kena makan tikus lah, apalah kan. Ini ada, losses ada. You can't win all the time in the market. In fact, if you have a system longer run, the normal satu sistem punya winning percentage is between 55 to 55%. If you are really following a system, bukannya kejap buka manual card lah apalah kan, mungkin dia punya winning percentage tinggi, tapi R multiple dia rendah. Kalau anda buat benda tu, jenis yang ni dia tak boleh ni, tekan keluar kan. Jangan buat benda tu. Jangan ikut perasaan anda dan anda rasa anda tahu. Kalau anda nak cut, dia kena ada syarat tertentu. Oh, macam ni, candle macam ni, movement macam ni, setiap kali dia berlaku, aku akan cut. Jangan pandai trade. Anda cuma melaksanakan SOP. Yeah? The right belief, you have to accept they are losses. They are no 100%. Tak wujud dalam trading. Trading is a process of probability. Melihat kepada pasaran dalam bentuk probability. Untuk kurangkan kemungkinan gagal, saya masukkan faktor dinamik tadi. Apa yang dimaksudkan dengan dinamik tadi adalah contohnya seperti sequence analysis. Kalau macam ni, ini membuat higher high, AUD JPY ada besar kemungkinan akan membuat higher high. Faham? Itu je. Itu sequence. Itu salah satu daripada sequence ya. Dan kalau dia incomplete sequence, maksudnya dia tak habis lagi, boleh tak aku long dia buat ni, boleh long lagi ke tak, itu yang kita gunakan 100% equivalent. Itu adalah kepada ni. So, fahamkan benda ni. It's all about looking at the market in term of probability, but when you trade, anda cuma melaksanakan SOP anda. Jangan pandai trade. Jangan nak hit 100%. Anda tak akan dapat 100%. Ya? Tak nak stop loss, pergi top up account. Tolong jangan buat benda tu. Itu benda mengarut.
Loss, next trade. Itu sahaja. Jangan top up account. Ya. Ni nak burst ni, nak kena top up dulu, nanti dia return balik. Janganlah. Ya. Analisa asal anda salah, salahlah dia. Next trade. Itu sahaja. Burst account tu bukan sebab trade anda salah. Burst account tu anda tak jaga duit. Itu je. Itu je. Saya tak percaya dengan top up account tengah malam nak MC pergi top up. Janganlah. Gunakan XMP untuk jaga untuk margin. Janganlah. Sayang. Baik anda trade benda lain. Kena stop loss yang tu, kenalah dia. Itu saja. Margin call yang tu margin call. Stop out. Stop out bukan. Bahasa ni sepatutnya stop out bukan MC. So, bila kita trade, untuk meningkatkan kita punya probability ni, cari sistem yang ada kelebihan. Anda, yang saya tunjukkan seriously, anda tak akan dapat benda ni free kat mana-mana. Anda tak akan dapat benda ni free kat mana-mana. Seriously. Kalau ada kat luar tu, dia akan berbayar. Apa yang saya tunjukkan ni, bukan saya kata saya bagus, tak. Apa yang dibuat ni, kalau dalam Malaysia lah, kalau dalam Malaysia tu dari saya. Kalau anda jumpa kat luar, itu dari saya. Setuju tak? Kami kita dengar orang cerita pasal dynamic, tiba-tiba orang cerita pasal dynamic. Baguslah. Bagi saya tak. Kalau anda nak mengajar, anda tanya saya, nak guna material, pakai. By all means, saya halalkan. Anda nak tahu apa-apa, message, tanya dalam grup, saya jawab. Betul kan? Saya jawab. 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, bila manusia ni tidur? Saya jawab. Kecuali saya memang dah tidur lah kan. Dah tidur, Fifi menanya. Dah tidur ke bang? Tidur lah, dah pukul 1:30 mesej. Okey. Cerita dia, gunakan satu sistem, buat benda berulang. There are times when you are wrong. You are wrong. Next trade, itu je. Risk management untuk berupaya buat benda tu, ya. Mana tahu tengah mana nak orang tengok game apa? Manu dia ada main. Saya tak perasan dia ada game semalam. Tak perasan. Manu main. Manu lawan siapa? Sepia ke apa dah nama dia. Okey. So untuk anda memastikan bahawa sistem anda can make money is all about this thing, risk reward. It's all about the right position sizing. Ini rahsia dia. Ini dua benda ni. Apa risk reward sistem anda? Saya tak akan gunakan anything that is below 1 to 3. Saya tak akan masuk 1, 2. Ada orang cukup dengan 1, 2. Sebab setakat yang saya test lah pelbagai sistem. Saya start testing sistem sejak tahun secara hampir tiap minggu. Sejak tahun 2011. Dan saya berhenti buat benda tu pada tahun 2017 hujung. Saya dah berhenti banyak sangat. Sebab masa saya tak ada. Ya. Saya pernah tunjukkan bagi siapa yang ikut webinar tahun 2017 dan tahun 2018, ingat tak saya tunjukkan MetaQuote, masa tu MetaQuote 16. Siapa ingat? Siapa ingat MetaQuote 16? Saya tunjukkan kan, kalau nak backtest sistem, saya cuma perlukan 5 minit je. Ingat kan? Alang, saya tunjukkan kan? Kita boleh test sampai 5,000, bukan 5,000. Berapa ribu dah saya tak tahu berapa ribu. Dan dalam masa 5 minit boleh. Setakat 18 sistem tak ada masalah. Cepat je. Dia kepada RAM komputer je. Kalau PC tu RAM tinggi dia boleh laju sikit. Itu je. Kan? Yang ini tak dapat. Sekarang ni saya tak dapat nak tunjukkan itu sebab conflict of interest. Yes. Sebab conflict of interest. Maksudnya itu adalah lain. Dia juga menyediakan brokerage. Jadi saya tak boleh tunjukkan. Tapi dulu-dulu tak. Jadi dulu saya boleh tunjukkan. Jadi saya pernah tunjukkan. Ini bukan cerita kosong.
Kan? Tapi teknik apa semua bagus. Bila kita test sistem jangka panjang, saya test kepada market sejak data awal yang dekat Reuters ni lah, sejak tahun 1971 kepada data price, dan kita dapati secara jangka panjang saya sebut tadi lah 45 to 55%. Ini adalah nyatanya. Ini sistem yang bagus. Winning percentage yang bagus. Kalau kita lah trade 10 kali entry, 5 kali stop loss, tak ada account. Tak ada account jadi. Itulah dia. Tapi ini bila kita lihat jangka panjang, kalau nak tahu, when we are talking about few years, more than 10 years system, this is a good system. When you are talking about this type of return, you need high risk reward. This type of winning percentage, you need at least this type of reward. Actually 65%. If your system is getting a winning percentage dia makin rendah, anda increase anda punya risk reward. Sebab tu pentingnya anda nak tahu risk reward winning percentage. Sebab tu penting, dia bukannya dia ni pakai dia dapat untung banyak. Tak ada. Anda kena test sistem yang anda guna sebab mungkin pemahaman anda tak sama, entry anda masa tak sama. Itu dia. Bukannya orang tu pakai dia dah withdraw berapa banyak. Bukan. Anda kena pakai. Satu, anda kena test. Once anda test sistem anda tahu dia dan letakkan bersama dengan satu position sizing model, gunakan yang ini. Tolong pakai yang ini. Saya duk sebut benda ni. Tolong guna yang ini. Tolong guna. Test dahulu 3 sistem, 3 teknik anda. Test dia. Dapatkan parameter-parameter seperti expectancy. Macam mana kita nak tahu dapat buat table ini. Kan? Buat demo. Tak nak lah buat demo. Aku nak profit. Ini bukan benda yang anda buat sehari. Tak. Percayalah, tak. Dia tak ada anda pergi satu kelas duduk berkampung dengan Zul seminggu. Tak. Dia about mindset tau. Mindset tu susah nak tukar. Anda tengok berapa kali cerita ni berulang dalam career anda sebagai trader. Okay. Anda start trading. Sama ada untung banyak ataupun rugi semua. Okay. Lepas tu anda dapati aku kena belajar lagi. Okay. Pergi satu kelas. Pergi kelas tu, balik pakai teknik tu, trade. Untung banyak. Cikgu tu pandai betul kan. Deepavali nanti aku nak hantar hamper. Okey, belajar dengan Cikgu Siva contohnya. Pandai, okey, cantik, power, teknik. Okey. Bagi 2-3 bulan MC balik. Kan? Lepas tu belajar lagi teknik. Balik teknik asal. Untung balik. Aku pun pandai ni. Lepas tu buat teknik sendiri. Apa yang anda rasa anda faham lah. 2-3 kali trade untung. Lepas tu ajar kawan-kawan. Okey, lepas tu untung rugi balik. Improve teknik, pergi belajar dengan dia ni. Belajar balik. Lepas tu cantik balik. Berapa kali cerita ni berlaku kepada hidup anda? Kalau dah trade lebih 5 tahun, ini perkara biasa. Betul tak apa saya cakap ni? What you do now is this. Tuliskan 3 SOP teknik yang lengkap. Kebanyakan anda dah ada benda ni. Lepas tu market bukan kita punya. Kita dia buat benda ni. Tuliskan lengkap. Set up anda. Entry macam mana, arah macam mana. Kalau tak ada, saya dah sediakan satu ni. Saya sediakan satu ni yang cerita 3711 ni. Tak faham? Tak apa. Teknik yang anda ada.
Yes, but benda yang saya tunjukkan, kalau anda dah faham, dia simple je Wan. Luan sini rosak kan. Tunggu higher high, 3-way pullback, pecah trend line. Tak pecah trend line, aku tak perhati, dia masih jalan lagi. Itu je. Kan? Trend line je. Trend line je Wan. Mana ada benda apa-apa. Tak payah lukis pun. Tengok dia buat higher high. Dia pecah trend line. Ini adalah ini bullish ni, 5 wave ni. Okey, tunggu. Itu je ulang-ulang-ulang buat benda tu. 100%. 1618. Ulang-ulang-ulang. Benda tu je. Nak dalam boleh. Tengok RSI, 2 wave 3. Okey, itu je. Okey, teknik yang anda ada, Rashid, teknik yang anda ada sekarang, Udin, teknik yang anda sekarang, tuliskan dia. SOP dia. Tuliskan ya. Lepas tu, ada demo. Tolong jangan buang duit dulu. Jangan buang duit dahulu. Tolong jangan buang duit dahulu. Ya. Demo 3 tu, teknik anda sendiri, anda trade dia selama sebulan setengah dekat demo. Jangan buang duit dulu, bukan untung pun. Ya. Buat pakai this position sizing model. Bukan buat SOP, kena dah ada SOP baru trade. Jangan tak ada SOP. Sebabnya jangan pandai trade. Anda cuma SOP ikut je. Nak cantik sikit, anda tambah market dynamic tadi. Ini aku cari set up buy saja. Set up sell aku tak, kalau anda jenis SOP yang jenis melihat indikator kepada few candle kan, cari kepada market dynamic yang nak buy sahaja, nak sell sahaja. Dia tahu untuk yen pair ada nak buy sahaja. Untuk dollar pair ada nak buy sahaja. Itu je. Kan? Gold, anda tunggu teknik anda untuk buy. Itu je. Tuliskan. Lepas tu ulang-ulang buat pakai position sizing model. Ini kekuatan yang anda boleh ada. 2 yang setiap trader kekuatan anda, sebab untuk tackle market, anda tak tackle market. Siapa kata anda nak kalahkan market? Mana ada? Kalau market tu kalah, tak ada. Siapa nak bayar withdrawal? Broker. Ya? Anda dapat duit dari market, kalau dia kalah dengan anda, dia duk bayar duit kepada anda, dia tak ada lagi macam mana? Kita dia, 2 je. 2 je kekuatan yang kita ada. 2 je. Satu adalah anda punya sistem. Sistem anda untuk nak baca market. 2 adalah kepada kaedah anda untuk jaga duit. Duit. Anda yang tentukan berapa anda nak letak dalam satu entry. 2 ni anda boleh kontrol. Market anda tak dapat kawal. Jangan, tak ada market kita punya ke, market punya ke, tak ada. Kita dia, anda cuma trade sistem anda dan jaga duit anda, do je. Tugas anda cuma ikut trading rule. Tak ada je pandai trade. Jangan pandai trade. Ya? Set up, ni kata buy lah. Dia kata sell lah. Ikut je dia. Try test 3 sistem anda tadi, pakai position sizing model, dan lihat mana satu yang buat duit banyak, itu guna lepas sebulan lebih. Lepas tu baru anda letak duit. Start dengan amount kecil dahulu. Jangan macam sekarang, letak 500, habis 500. Adalah withdraw tu nak habis. Terupa kena stop loss. Sebabnya tak ada apa-apa. Dia jadi seafood, dia jadi belanja kawan, dia jadi kasut. Ataupun yang haru lagi, dia pergi beli motor, dia pergi beli kereta yang terpaksa bayar bulan. Dah ada sistem, dah anda test dia, barulah anda letak duit. Letakkan matlamat yang jelas
dan lain kali kita akan cerita mengenai yang lain-lain ya. Buatlah satu, dagangkan sistem anda, itu je buat. Jangan trade market. You are only trading your system. Jangan pandai trade. Dah habis dah. Itu je. That is what anda punya kekuatan. Nilaikan balik apa yang anda buat selama ni. Boleh? Nilaikan balik apa yang anda buat. Okay? Inilah sebabnya saya duk sebut. Invest dalam sistem, dagangkan sistem anda. Don't worry, news inilah, kena stop loss, kena lah. Jadi maksudnya, trend tu dah berubah. Something else is happening. Notional account. Okay. Notional account anda buat macam ni. Ni. Ini notional account. Okay. Katalah anda ada satu target. Anda boleh buat portfolio anda macam ni. Anda boleh buat portfolio anda seperti ini. Ini cerita pasal portfolio. Okey. Berapa target anda? Itu sebagai size notional. Maksudnya anda kena ada satu nombor. Berapa yang anda nak buat? Dia kena ada satu nombor. Contohnya anda nak target untuk ada 10,000. Okey, 10,000 US dollar. 10,000 US dollar. Okey. Anda tanya diri anda, sekarang ni berapa modal hangus yang anda ada? Berapa modal yang hangus? 1,500, 100 dolar, berapa? Dan ada dua cara, sama ada anda akan nak top up. Okey. Ini adalah modal hangus. Ini 1,000 US dollar. Ini modal hangus. Okey. Adakah tiap bulan anda nak top up ke tak? Ataupun ini sahaja? Buat dia macam ASB. Kalau tak payah. Okey. 1,000 dolar. Ini adalah modal hangus. Ini modal hangus. 1,000, that's it. Okey. This is how you come up with dia punya ni lah. Okey. 1,000 dolar ni berapa kali trade kalau hangus? Berapa kali trade? Berapa kali trade? 5 kali trade, 1,000. Itu bukan trading, Wan. Seriously, jangan buat benda tu. Jangan buat benda tu. Kalau saya tanya sekarang, kalau bagi 5, 200 dolar, kalau float kena stop loss 200 dolar tu demam ke tak? Jangan. 5, okey. Kalau 200 dolar kena stop loss, okey. Kalau okey. Dia kita tak dapat judge dia kepada seseorang lah. Tapi saya ikut satu. Ni Alwan punya soalan. Okey. 5. Okey, of 5 kali trade. Okey, ni sebelum kita cerita benda ni, I need to know the system, anda punya sistem. Ini ada 200 dolar. Okey. What is nombor 1? Ni kita dalam sikit lah. Apakah anda punya repeated loss dia? Kalau loss berturut-turut, sistem anda paling dia panggil sebagai, ada bahasa dia, saya pun tak ingat. Sistem anda kalau loss berturut-turut dalam rekod, berapa kali yang dia loss betul? Sebab kalau ada yang 5 kali, anda boleh loss semua. Berapa kali? Tahu tak? Sebelum nak komit apa-apa benda ni, anda kena tahu sistem anda. Kalau anda letakkan jumlah yang kecil macam ni 5, sistem anda pernah tak dia loss berturut-turut 5 kali? Ataupun entry layer 5 tak habis. Kalau ada, ini tak sesuai kepada anda. Jadi kalau dia pernah angus tu, macam ni lah. Saya pun tak buat benda ni, Wan. Saya pun tak buat benda ni. Kalau ada modal hangus 1,000 dan dia over 5 kali trade,
itu hampir pasti dia akan MC. Ideally, you are looking at over 30. Ada sebabnya saya letak 30 tu. Over 30 kali trade. Kalau sistem tu over 50% winning percentage, dan ini winning percentage, dan dia punya risk reward 1-3. Then, this figure, anda kena, you can use 30 sebagai minimum. 5 kali, I can assure you, account ni akan MC satu hari. Sebelum sampai 10,000. Kalau ada pun nasib. Anda tak akan trade dengan tenang. Percayalah. Mindset. Dia tak adanya 200. Yes, cepat. High risk. Tapi kalau ini adalah duit hangus, kalau dia hangus, anda tak trade lagi dah. Faham? Kalau dia hangus, tak trade dah. Buang MT4. Tak payah datang webinar. Seriously. Sebabnya dia akan jadi ketagih dan lama-lama makin lama kita buat makin besar kita komit. I'm telling you sebagai kawan kat sini. Jangan. Seriously jangan. Okay? Fikir balik. Get to know your system and tolong fikir balik ini. Sebab it just doesn't work. Seriously. If modal hangus anda 1,000 dan is over 5 trade, itu tak mungkin. Boleh? Fikir balik. Test out satu sistem dahulu. Get to know your system punya performance. Dapatkan satu figure di mana bila anda trade, anda tak jeling pun bila dia kena loss. Anda tak duk tengok-tengok. Selagi kita duk tengok chart, duk tengok entry, buka chart pun tengok balance, bukan tengok price action. If you do that, selagi itu anda belum menggunakan position sizing yang tepat kepada diri anda. Benda ni saya bayar $25,000 tau nak belajar. Saya bayar $25,000 untuk nak belajar benda tu. Chart pun tak ada buka. Okay? So lihat balik sebab it's all the mindset. It's all the mindset. So lihat balik, work on this. Hari Khamis, tanya saya soalan ni balik. Hari Khamis, hari Khamis, besok kita consolidate market. 2 hari fikir balik all this apa saya sebut. Fikir balik and lihat kepada your trading history, whether there are yang losses berturut-turut macam tu. Boleh? Lihat balik Okey, kita cerita yang nyata lah. Saya tak akan cerita benda yang bulan bintang. You know me. Saya tak akan cerita bulan bintang. Kalau benda tu yang saya sebab whatever you are saying, I went through that phase. Di mana saya trade jadi kan. Wah. Kita tengok chart, aku ni belum enter dah profit ni. Kan? Kita tengok orang semua kecil, kita je besar kan. So, I went through that phase. Apa saya kongsikan ni adalah pengalaman saya. Dapat. Ada harinya bila jatuh terduduk habis. Tu yang tak nak. Then I don't want anda semua untuk melalui yang tu. Bukan haluan saja, semua. Jangan lalu apa kesilapan yang saya. Yelah, dah power sangat kan. Tengok, ni dah profit, tekan profit kan. Tengok pun, ni aku tahu ni. Tengok, betul dah. Dahsyat. Okay, tanya saya balik soalan ni. Work on your that one, 2 hari ni, your system. Tanya saya balik hari Khamis malam. Kita akan bincang balik. Topik bagus. Kita akan cerita balik hari Khamis nanti Okay. Jadi, this is what it's all about this. Your system. Work on it. It's not cuma tahu market dynamic, cuma tahu itu semua, itu cuma tool saja. But asas dia kepada anda. Anda akan dapati lebih lama anda trade, anda kenal lebih banyak diri anda sebenarnya. Tapi kalau anda gagal untuk kenal diri anda dan anda cuba hanya untuk mengenali market, percayalah anda akan gagal bukan dekat market tapi anda gagal kepada diri anda.
Itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Bukan, kita semua nak kenal market, tapi kita gagal kenal diri kita. Padahal bila anda trade seorang-seorang. Tak ada pun market tu bercakap dengan kita. Itu rahsia dia. Itu yang saya bayar RM25,000 untuk dengar. RM25,000. Kena tunjuk akaun ada RM200,000. Baru orang tu terima saya. Punyalah dia punya ni. Susah. Okey? InsyaAllah bersama lagi pada esok. Remember that it's all about knowing yourself. Trading is a lonely business. Anda bisnes seorang-seorang. So once you get to know you, InsyaAllah yang lain follow. Okay? Wadah, terima kasih. Chat UJ. Chat pula. Chat UJ. Chat UJ. Okay, chat UJ. Saya bagi dia punya link. Yang ni ke bawah lagi. Ni masih wave 3 ni. Nampaknya kita ada internet 1, 2, 3, 4, 5. Ni masih 3. Kalau kita tengok, ni masih develop. Ni paling rendah. Masih ke bawah lagi ni. So, ini masih ke bawah. Okey, ni masih ke bawah. Selagi di atas ni, ini A, B dan C. Nampak? Dah? Ini masih ke bawah. Okey? Okey, thank you. Terima kasih semua. InsyaAllah bersama lagi pada esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.